Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pertama dan utama, apa khabar para penonton? Saya doakan mudah-mudahan anda semua yang berada di sana dalam keadaan sihat, dalam rahmat jagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting sekali, kita bersyukur kerana kita dapat bertemu dalam majlis ilmu, kesempatan ini yang Allah kurniakan dalam majlis yang kita katakan majlis kuliah maghrib terbitan Masjid Kampung Siglap. Alhamdulillah, malam ini kita akan sambung daripada fasal yang kedua ataupun fasal sani daripada bab zakat dan infak. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, saya telah pun terangkan berkenaan dengan infak minggu yang lalu, dan saya minta maaf kalau sekiranya minggu yang lalu dalam waktu saya menyampaikan ada beberapa suara ataupun suasana tu tidak berapa elok. Saya mohon maaf lah. Jadi bila mana saya nak ceritakan tentang zakat dan infak, kita nak kena lihat zakat dia mempunyai tempoh. Saya ulangi, zakat mempunyai tempoh. Manakala infak pula dia tidak mempunyai tempoh. Bila-bila masa kita nak menginfakkan, dipersilakan. Dan manakala zakat pula dia mempunyai kadar yang tertentu untuk kita keluarkan daripada sebahagian daripada harta kita. Manakala untuk kita infak, dia tidak ada ketentuan yang khusus. Dia mengikut kepada kemampuan yang boleh kita keluarkan daripada kemampuan kita. Jadi di sini kita nak kena lihat, berbagai zakat dan infak hanya dapat memainkan peranannya dalam tazkiyatun nafs. Zakat dan juga infak ini dia ada peranan dia tersendiri. Peranannya untuk apa? Untuk kita membersihkan jiwa kita, menyucikan hati kita daripada sifat bongkak, daripada sifat sombong, dan sebagainya lah. Benda-benda yang negatif di dalam hati ini boleh menjadi baik bila mana kita melakukan apa? Kita melakukan ataupun mengeluarkan sebahagian daripada harta kita. Sebab tu bila solat dan zakat dia berdekatan, umpama macam adik dan beradik itu. Sebab apa? Solat dia hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti minggu lalu yang saya katakan. Manakala zakat dia hubungan dengan manusia. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan itu, kita berikan kepada mereka yang kita tidak kenali tetapi sedarah sedaging dengan kita hanya dengan lafaz la ilaha illallah. Kalau zakat dia lebih tertumpu kepada orang muslim kita. Dia lebih ekonomi kepada orang Islam kita. Tetapi kalau infak ni dia kepada syumul, kita nak khusus kepada siapa yang kita nak berikan. Kita nak berikan kepada orang Islam. Kalau kita ada lebihan, kita nak membantu orang yang bukan Islam pun tiada masalah. Tetapi zakat dia lebih kepada orang Islam kita. Baik. Jadi dalam kitab ini Imam Al-Ghazali mengeluarkan ada beberapa faktor yang perlu kita ambil. Lebih-lebih lagi daripada aspek fiqhiyah. Daripada sudut aspek fiqhiyah. Daripada sudut aspek fiqhiyah di sini, maksudnya dia lebih kepada peranan. Peranan siapa? Peranan mengikut kepada pandangan Imam Asy-Syafi'i. Siapa Imam Asy-Syafi'i? Muhammad bin Idris rahimahumullah. Jadi bila kita lihat kat sini, dalam aspek tersebut, dalam kita nak membawa kepada tazkiyatun nafs,
penuaian diperhatikan dalam adab zahir dan batin. Macam mana kita lakukan aspek zahir dan batin dalam kita mengeluarkan zakat kita kepada orang yang kita nak berikan. Sebab orang ni kita tak tahu, kita tak kenal. Bayangkan, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, orang yang kita tak kenal, kita nak berikan harta. Malahan pula kalau orang yang kita kenal sendiri, kita dah mula mengira. Dan ini yang kita tak kenal ni, yang kita nak berikan. Jadi di sini Imam Al-Ghazali letakkan kepada 5 perkara. 5 perkara, iaitu syarat-syarat zahir dan batin dalam menunaikan zakat. Dalam menunaikan zakat, Imam Al-Ghazali telah pun meletakkan 5 perkara. Perkara yang pertama, landasan yang pertama. Pertama, perlulah bila mana kita nak tunaikan zakat ataupun kita nak keluarkan kita punya kewajipan ini, kita nak kena lihat kepada niat kita. Apa niat yang perlu kita nak keluarkan. Sebab tu ibadah dengan adat ada perbezaannya. Perbezaannya apa? Adalah dengan niat. Saya nak minum air. Okey. Kalau minum air ni hukum dia apa? Hukum dia mubah. Tetapi jika mana saya letakkan minuman itu, saya niatkan bila mana saya minum air ini untuk saya kuat dalam ibadah, tiba-tiba dapat pahala. Jadi nak tahu sama ada solat itu wajib ataupun sunnah, dibalik kepada niat kita. Di manakah niat? Seperti mana yang telah pun saya maklumkan kepada para penonton, niat letaknya di mana? Di dalam hati. Niat letaknya di dalam hati. Jadi bila mana kita niat, berniat dengan hatinya menunaikan zakat wajib dan disunnahkan menentukan hartanya secara tegas. Bila mana kita nak keluarkan zakat tersebut, lebih-lebih lagi zakat harta, simpanan yang kita ada, simpanan yang ada cukup tempoh setahun. Dan pada masa yang sama, dalam masa tempoh setahun yang kita simpan wang tersebut, terkena pula dengan nasabnya. Nasab ataupun kita kata hisab yang kena nisbah pada tahun tersebut, kita keluarkan. Kalau hisab ataupun nasab zakat pada hari ini, mungkin dalam lingkungan 5,000 sampai 6,000. 5,000 sampai nak dekat 6,000. Tapi kalau sekiranya nasab ataupun hisabnya tu sikit, 4,000, dia tak diwajibkan lagi dalam pengeluaran zakat. Jadi nak keluar zakat, mesti ikut kepada apa? Cukup tempoh setahun. Mestilah dengan apa kata orang, mesti ada kadar yang ditetapkan. Kadar itu yang kita tetapkan. Sebab tu bezanya antara sedekah, sedekah dengan zakat. Zakat ada penetapannya. Okey, baik. Jadi pertama sekali nak kena apa? Ada niat. Dan pada masa yang sama, bila dia niatkan, dia tahu berapa yang dia nak kena keluarkan. Contohnya simpanan ada 10,000. Simpanan ada 10,000. Dalam masa 10,000 tu, bila dia nak keluarkan, dia dah cukup kepada haul setahun. Lebih pula daripada kadar nisab dia. Dan bila mana nak keluarkan nanti, 2.5% daripada hartanya yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Bukan 100%, ataupun 50%, tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalam lingkungan 2.5%. Baik. Jadi bila mana kita lihat daripada sudut harta ini, kita nak kena tahu bahawasanya niat tu mesti nak kena tepat dan betul. Bila nak keluarkan zakat tersebut secara apa? Secara tegas. Sebab ini harta kita. Jadi kita niatkan secara tegas, tahun ini saya nak kena keluarkan zakat. Dan saya niatkan untuk keluarkan zakat, mungkin duitnya lebih, setahun cukup kepada ni, dikira keluar dengan apa ni 2.5%, mungkin dia keluarkan 2,500. Dia nak kena tegaskan. Jika hartanya ghaib, maka ia berkata, ini untuk hartaku yang ghaib bila selamat. Maksudnya ghaib di sini, tiba-tiba harta dia hilang. Tapi dia dah niatkan
untuk apa? Untuk keluarkan zakat. Bila mana harta itu selamat dikembalikan, hendaklah dia apa? Keluarkan balik zakat tersebut. Okey, dia nak kena keluarkan zakat tersebut. Bila selamat harta itu kembali kepada dia, dia nak kena keluarkan. Jika tidak, maka ia merupakan nafilah yang dibolehkan. Tapi kalau sekiranya tak ada, nak buat macam mana? Okey, dia dah tak diwajibkan. Okey, maka jika ada lagi kemampuan, dia dah kumpul dan sebagainya, dipersilakan. Jika mewakilkan dalam penunaian zakat dan berniat pada saat perwakilan atau mewakilkan niat kepada orang yang mewakilinya, maka hal itu sudah mencukupinya kerana pelimpahan niat sama dengan niat secara langsung. Dia niatkan, tetapi bila nak keluarkan dia dah tak ada. Tetapi niat tersebut telah sampai kepada anaknya. Jadi anak tersebut dia tak boleh kata, oh itu harta simpanan ayah. Tak boleh, sebab dia dah dengar bahawasanya ayah dia nak kena keluarkan zakat, maka dia kena tunaikan zakat si ayah yang baki daripada harta tersebut, baru dia boleh dikatakan sebagai harta warisan. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pertama sekali adalah dengan bentuk niat kita. Dan pada masa yang sama kita tegaskan berapa yang kita nak keluarkan. Jika harta itu selamat, maka kita keluarkan. Jika harta itu dikatakan secara ghaib, dia belum lagi nampak secara fizikal dia, tetapi bila dah dapat, maka dia nak kena keluarkan, mesti kena ikut kepada tempoh setahun. Hari ini kita belum dapat lagi duit CPF, kita tak nampak lagi. Jadi secara fizikal kita tak pegang. Tapi bila dah pegang nanti, cukupkan kadar setahun dulu. Okay, belanja apa nak belanja, cukup setahun, tengok masih ada baki lagi duit. Itu yang kita akan keluarkan untuk apa? Untuk kita keluarkan kepada orang-orang yang diperlukan, yang kita nak kena berikan daripada zakat kita, insya-Allah. Baik, kedua, bersegera setelah mencapai haul. Bila dah sampai haul, dia mestilah nak kena segera, cepat-cepat. Maksud cepat di sini, kita ambil lah, selalunya orang kita ni, orang Islam kita, maaf cakap, kita cuma kenal bulan Islam, bulan Ramadan, ataupun bulan Syawal, ataupun bulan Muharram. Okey, paling tinggi pun dia kalau tahu pun 5 bulan lah, letaklah bulan Syaban. Sebab Rajab, Syaban, Ramadan. Nak dekat Ramadan dipanggil Syaban. Lepas Ramadan dipanggil Syawal. Lepas tu dia ingat pula lagi, mungkin awal tahun dipanggil Muharram. Inilah orang kita. Okey, bukan saya kata tak ini, bila kita nak lakukan ibadah, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, tak boleh ikut kepada kalender Masihi. Dia nak kena ikut kepada kalender Hijriyah. Dan kiraan dia ikutlah kepada kiraan bukan Qamariyah tetapi Syamsiyah. Dalam beribadah kita ikut macam mana pergerakan matahari tersebut. Pergerakan matahari. Jadi dalam nak mengeluarkan zakat ini, okay, bila nak tentukan anak bulan tu, sebab kita tengok anak bulan, okay, esok nak masuk anak bulan, maka satu bulan itulah kita nak kena berpuasa dan sebagainya lah. Okay. Jadi bila nak cukupkan haul tu, nak tengok haul tu dalam setahun, kita tengok kita dapat simpanan tu pada awal bulan Ramadan. Tiba-tiba alhamdulillah ada kesempatan rezeki dan sebagainya, kelebihan rezeki, tiba-tiba dalam bank kita ada 40,000. Okey. Maka masa dalam perjalanan tempoh kalender Islam tu, dia bergerak sampai cukup haul. Nak katakan haul ni cukup setahun. Pusingan tu daripada Ramadan 1442 Hijriah, dia masuk bertemu dengan Ramadan 1443 Hijriah. Jadi 40,000 tu dia tengok pusingan jalan, sekali tinggal berapa? 10,000. Tengok pula kepada hisab dia, ataupun kadar nasab. Nampak kadar nasab, kenalah. Maka dia kena keluarkanlah zakat tersebut. Kena keluarkan zakat tersebut. Jadi bila nampak benda tu, dah nampak tu, kena bersegeralah untuk dikeluarkan apa? Keluarkan zakat tersebut. Tapi dalam pusingan setahun, tiba-tiba duitnya tinggal $500. Keluar $500,
wajib tak untuk dia keluarkan zakat? Ikut kepada haul, dah putaran setahun dah cantik dah. Tapi bila tengok kepada simpanan tu tak cukup. Jadi tak perlulah untuk dia mengeluarkan zakat. Sebab kita ada keperluan-keperluan yang lain yang perlu kita selesaikan dan sebagainya. Okey, sebelum kita nak keluarkan ni, kita tengok kedudukan kita, orang-orang sekitar kita, keluarga kita dan yang memerlukan, ada tak kita ada hutang orang dan sebagainya. Bila kita dah settle ni semua, ada kelebihan tu baru kita keluarkan zakat lah. Jangan sampai kita keluarkan tetapi tanggungan yang kita ada ni di hidup melarat dan sebagainya, itu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dalam zakat fitrah tidak mengakhirnya setelah Idul Fitri. Jadi kita biasa dengar zakat harta, zakat zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah sebaiknya, kalau ikut kepada mazhab Imam Syafi'i, kalau nak bayar ni sebelumnya sebelum ghurub syams. Maksudnya dia mula nak bayar tu pada Ramadan yang terakhir tu, ghurub syams. Tenggelamnya matahari. Sehinggalah fajar tu sebelum imam naik solat Idul Fitri. Tapi kalau nak lebih selamat, nasihat saya, bila masuk saja bulan Ramadan, cepat-cepat kita tunaikan zakat fitrah kita. Pun tak ada masalah. Yang penting kita dah lakukan kewajipan itu, dia dah lepas daripada tangan kita. Dan yang lebih utama, bila kita keluarkan tu, kita keluarkanlah dalam bentuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, tidak mengeluarkan pengganti dengan nilai, tetapi harus mengeluarkan apa yang ditegaskan dalam nas. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah dia kena keluarkan nilai 2,500, lepas tu dia kasih barang pula yang nilainya dengan 2,500, boleh tak macam tu? Jadi sebaiknya dikeluarkan kepada nilai yang perlu dia keluarkan. Dulu kalau kita lihat zaman atuk kita, zaman ayah kita, nak keluarkan zakat, dia mengikut kepada kadar beras, nilai beras tersebut. Ikut kepada kadar beras nilai tersebut. Tetapi hari ini kita menggunakan harga, nuqud, nilai. Beras, dulu orang ambil beras, dia boleh gantikan dengan benda lain. Tapi hari ini tak, kita nak pakai nilai. Jadi sebaiknya kita gunakan nilai ikut kepada nas yang adalah di depan kita, nas dan juga kalam-kalam para ulama dan sebagainya. Kita gunakan perkara tersebut supaya ia lebih selamat dan sebagainya. Baiklah, ma'asyiral muslimin wa zumratul mukminin rahimakumullah. Saya ulang sekali lagi, bila mana-mana kita nak tunaikan zakat ni, sebaiknya ada 5 perkara yang perlu kita jaga. Antaranya yang pertama, kita ambillah niat. Kita beritahu niat, apa niat yang perlu kita jalankan. Yang kedua, hendaklah kita bersegera dalam pelaksanaan mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga, kita keluarkan, jangan kita gantikan dengan nilai tersebut, tetapi keluarkan secara fizikal mengikut kepada keadaan tempat kita itu sendirilah. Macam tu. Baik, yang keempat dan juga yang kelima saya akan sambungkan pada minggu yang akan datang, sebab dia lebih menarik daripada yang pertama, yang kedua dan ketiga. Sebab yang keempat, yang kelima ni kepada siapa yang kita nak berikan zakat tersebut. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini diberikan keberkatan kepada Allah, dan pada masa yang sama, yang baik itu ni datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.